bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu klasik. Dalam tajuk bahasa Melayu klasik, kita akan belajar tentang konsep bahasa Melayu klasik, ciri bahasa Melayu klasik dari aspek sistem tulisan dan ejaan, kosakata serta tata bahasa, perkembangan aksara Jawi, bahan bukti seperti batu bersurat, batu nisan, hukum kanun, surat awal dan naskah sastra klasik. Kita juga akan belajar tentang fungsi bahasa Melayu klasik yang sebagai lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa undang-undang dan bahasa persuratan. Hasil pembelajaran bahasa Melayu klasik, murid seharusnya dapat menjelaskan konsep bahasa Melayu klasik, mengenal pasti ciri bahasa Melayu klasik, memerihalkan perkembangan aksara Jawi, menyatakan bahan bukti tentang penggunaan bahasa Melayu klasik dan menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. Konsep bahasa Melayu klasik. Menurut Ismail Hussein, abad ke-13 dan ke-14 merupakan zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan agama Islam. Selepas bahasa Melayu kuno muncul zaman peralihan ataupun zaman bahasa Melayu praklasik, iaitu abad ke-13 hingga abad ke-14 Masehi. Zaman bahasa Melayu klasik adalah bermula dari abad ke-14 hingga abad ke-18 Masehi. Pada zaman peralihan, bahasa Melayu mula menerima pengaruh daripada bahasa Arab. Kemasukan pengaruh Arab mengakibatkan banyak kosakata bahasa Sanskrit bercampur aduk dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu klasik bermula pada awal abad ke-14. Pada masa itu, tulisan Jawi iaitu tulisan Arab dalam bahasa Melayu wujud. Bahasa Melayu klasik mula mendapat pengaruh kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab dan Farsi. Berikut merupakan bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa Melayu klasik dapat dilihat daripada 3 aspek penting, iaitu sistem tulisan dan ejaan, kosakata dan tata bahasa. Kita lihat dulu sistem tulisan dan ejaan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik mempunyai sistem tulisan yang tersendiri, iaitu tulisan Jawi. Tulisan Jawi menggunakan aksara Arab yang disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Tulisan Jawi menggunakan 29 aksara Jawi yang diambil daripada bahasa Arab, kecuali aksara Hamzah. Terdapat 5 aksara ditambah kepada aksara Arab kerana terdapatnya bunyi bahasa Melayu yang tiada padanannya dengan bunyi dalam bahasa Arab. Kita teruskan dengan kosakata bahasa Melayu klasik. Dalam bahasa Melayu klasik banyak menggunakan kata pangkal ayat. Penggunaan kosakata bahasa Arab. Penggunaan kosakata klasik dan penggunaan partikal. Menurut Ismail Hussein, bentuk kata dalam bahasa Melayu klasik agak berbeza jika dibandingkan dengan bahasa Melayu kuno. Contohnya, awalan mar telah berubah menjadi ber. Bagi awalan ni berubah menjadi di.
Seterusnya, bagi awalan kata kerja aktif man dalam bahasa Melayu kuno berubah menjadi men dalam bahasa Melayu klasik. Seterusnya kita lihat dari segi sintaksis dalam bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat majmud. Oleh sebab itu, kebanyakan ayatnya panjang sehingga kadangkala maksudnya agak sukar difahami. Bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ragam ayat pasif. Dari segi susunannya, bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat songsan. Perkembangan aksara Jawi. Tulisan Jawi merupakan sejenis tulisan yang menggunakan aksara atau huruf Arab, dan tulisan Jawi ini menjadi tulisan bahasa Melayu klasik. Terdapat beberapa pendapat tentang istilah Jawi daripada beberapa pengkaji. Ada pengkaji yang beranggapan bahawa perkataan Jawi berasal daripada perkataan Jawa, iaitu Pulau Jawa. Omar Awan berpendapat bahawa istilah Jawi berasal daripada perkataan Arab Al-Zawa yang merujuk kepada Pulau Sumatera. Orang Arab menamakan tulisan Jawi bagi merujuk kepada tulisan yang digunakan oleh orang Sumatera yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu. William Marston pula mengambil pendapat W.G. Wendley yang beranggapan bahawa perkataan Jawi dikaitkan dengan perkataan Jawa seperti yang dinyatakan oleh Marco Polo sebagai nama lama bagi Pulau Sumatera. Stanford Raffles mengatakan bahawa perkataan Jawi dikaitkan dengan orang Melayu yang bersifat kacokan, seperti dalam ungkapan anak Jawi yang bermaksud anak kacokan daripada bapa India dengan ibu Melayu. Oleh itu, tulisan Jawi ialah tulisan campuran daripada Arab dan Melayu. Terdapat dua pengaruh dalam perkembangan tulisan Jawi, iaitu pengaruh Arab dan pengaruh Melayu. Dari segi pengaruh Arab, tulisan Jawi mengalami dua tahap perkembangan. Pada tahap pertama, tanda baris atau diakritik digunakan dalam tulisan Jawi. Ejaannya pula tidak menggunakan huruf vokal. Pada tahap ini, baris yang digunakan banyak dan masa yang lama diambil untuk menulis sesuatu perkataan atau ayat. Pada tahap kedua, tanda baris pada tulisan Jawi digugurkan. Ejaannya masih tidak menggunakan huruf vokal. Tulisan Jawi jenis ini dikenali juga sebagai tulisan Arab Gondol. Pengguguran baris pada tulisan Jawi tahap kedua menimbulkan masalah bagi perkataan berhomograf kerana ejaan yang sama boleh disebut dengan cara yang berbeza sehingga menimbulkan perbezaan makna. Oleh sebab pengguguran baris boleh mengelirukan pembaca, maka sistem ejaan Jawi dengan pengaruh Melayu diperkenalkan. Sistem ejaan Jawi pengaruh Melayu mengalami dua tahap perkembangan. Pada tahap pertama, huruf vokal ataupun saksi iaitu alif, waw dan ya telah diwujudkan. Huruf-huruf saksi ini diletakkan pada suku kata pertama sahaja. Penggunaan huruf vokal pada suku kata pertama juga menimbulkan masalah bagi perkataan berhomograf kerana terdapat perkataan yang berlainan ditulis dengan ejaan yang sama. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, sistem ejaan Jawi tahap kedua diperkenalkan. Pada tahap ini, beberapa aspek telah diperkenalkan, iaitu huruf vokal ataupun saksi diletakkan pada kedua-dua suku kata. Seterusnya, penambahan huruf vokal bagi melambangkan fonem vokal dalam bahasa Melayu. Oleh sebab huruf Jawi mempunyai 3 vokal sahaja, sedangkan dalam bahasa Melayu terdapat 6 vokal, maka satu huruf Jawi digunakan untuk 2 vokal bahasa Melayu. Antara sistem ejaan Jawi yang pernah digunakan di negara kita ialah rahsia tulisan Jawi, panduan bagi hejaan Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor,
Seterusnya, Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi. Diikuti Ejaan Jawi Diang. Seterusnya, pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan. Akhir sekali, Daftar Ejaan Rumi Jawi. Bahan bukti bahasa Melayu klasik. Seperti cikgu telah maklumkan tadi, zaman bahasa Melayu klasik bermula dari awal abad ke-14 hingga akhir abad ke-18 Masehi. Bukti penggunaan bahasa Melayu klasik dapat dilihat pada batu bersurat, batu nisan, hukum kanun, surat awal dan naskah sastra klasik. Batu bersurat di Pagar Ruyung. Batu bersurat ini bertarikh 1356 Masehi, ditemukan di Pagar Ruyung, Minangkabau. Batu bersurat ini tertulis dengan huruf India. Tulisannya mengandungi sedikit prosa bahasa Melayu kuno dan beberapa sajak Sanskrit. Isi tulisan pada batu bersurat itu adalah tentang pemerintahan raja pada ketika itu. Bukti ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi seperti yang terdapat pada zaman kerajaan Sriwijaya. Batu bersurat Minye 7. Batu bersurat yang bertarikh 1380 Masehi ini ditemukan di Aceh, iaitu di bahagian Sumatera Utara. Tulisan pada batu bersurat ini masih lagi menggunakan tulisan dari India, tetapi bahasanya banyak mengandungi kata daripada bahasa Arab. Batu bersurat ini mengandungi 8 baris sajak Sanskrit. Berdasarkan tulisan pada batu bersurat ini, keupayaan bahasa Melayu nyata semakin meningkat apabila mampu menjadi bahasa pernyataan puisi yang halus. Baiklah, kita teruskan dengan batu bersurat Terengganu. Batu bersurat ini ditemukan di Sungai Teresa, iaitu berdekatan dengan Bandar Kuala Berang. Tarikh batu bersurat ini tidak jelas, tetapi dipercayai antara 1303 hingga 1397 Masehi. Tulisan pada batu bersurat ini ialah tulisan Jawi yang memperlihatkan kombinasi sistem ejaan Arab dengan sistem ejaan Melayu. Batu bersurat ini menunjukkan bahawa tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Kandungan batu bersurat ini adalah tentang undang-undang dan hukuman yang berasaskan hukum Islam. Baiklah, kita teruskan dengan batu nisan Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh merupakan Sultan Pasai dan Semudra yang mula-mula memeluk agama Islam dan meninggal dunia pada tahun 1297. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab dengan kosakata khas yang berkaitan dengan agama Islam. Batu nisan ini menjadi bukti bahawa pada abad ke-13 sudah terdapat sebuah kerajaan Islam di Kepulauan Melayu, iaitu Kerajaan Semudra Pasai. Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka merupakan peraturan yang bertulis untuk melindungi kerajaan, rakyat dan negeri Melaka. Walaupun sudah digunakan pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Hukum Kanun Melaka ini hanya ditulis dan disusun pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Itulah sebabnya hukum kanun ini hanya dianggap wujud selepas tahun 1489 Masehi. Hukum Kanun Melaka merupakan undang-undang tradisional yang tertua di negara ini. Antara kandungannya termasuklah undang-undang jenayah, muamalat dan kekeluargaan. Baiklah, kita teruskan dengan Hukum Kanun Pahang. Hukum Kanun Pahang digubar semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Mahyuddin Shah.
Hukum Kanun Pahang merupakan hukum kanun yang tertua selepas Undang-Undang Melaka dan penggubalannya dikatakan berasaskan hukum kanun Melaka. Kandungannya menampakkan perubahan dan penambahan, terutamanya dalam hal yang berkaitan dengan Islam. Kita teruskan dengan surat awal. Berdasarkan catatan Sheila Bell, terdapat beberapa pucuk surat yang tersimpan di British Museum, The Bodleian Library, Oxford dan di University Library di Leiden yang dipercayai ditulis pada abad ke-17. Surat-surat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi. Berikut merupakan bukti bagi surat-surat yang menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya kita akan lihat naskah sastra klasik bagi sejarah Melayu. Sejarah Melayu dikenali juga dengan nama Salalatus Salating. Naskah ini ditulis oleh Tun Sri Lanang di Johor pada tahun 1612 dan disiapkan di Aceh pada tahun 1613 ketika beliau dalam tawanan. Kandungannya adalah mengenai keturunan raja-raja Melayu, adat istiadatnya dan peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan permulaan, perkembangan dan kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Kita lihat pendapat daripada beberapa tokoh yang berkaitan dengan naskah sejarah Melayu. R.O. Winstead berpendapat bahawa sejarah Melayu mengandungi banyak cerita mitos dan legenda yang menyimpan daripada ciri-ciri sejarah. T. Iskandar, A. Tew dan Muhammad Taid Othman berpendapat bahawa sejarah Melayu bukan sahaja menjadi dokumen sejarah Kesultanan Melayu Melaka tetapi juga memerihalkan kedatangan pengaruh asing seperti Hindu dan Islam. A. Tew menegaskan bahawa sejarah Melayu kaya dengan kebudayaan masyarakat Melayu yang menggambarkan hubungan dalam kalangan masyarakat, perkembangan fikiran dan keadaan ekonomi orang Melayu ketika itu. Misa Melayu. Misa Melayu ditulis oleh Raja Chunglang Igni Raja Abdul Hamid yang lebih dikenali sebagai Raja Chulang. Raja Chulang pernah dilantik sebagai Raja Kecil Besar, Raja Bendahara Perak dan Raja Muda Perak sebelum mangkap pada 10 Februari 1787. Misa Melayu ditulis dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan tulisan Jawi. Antara kandungannya adalah tentang sejarah raja-raja yang memerintah negeri Perak antara tahun 1700 hingga 1780 Masehi. Penceritaannya menurut kronologi tanpa memuatkan unsur-unsur mitos. Misa Melayu turut merakamkan tradisi pada zaman itu, antaranya termasuklah amaran bertindik, berinai dan istiadat yang berkaitan dengan raja-raja. Baiklah, kita teruskan dengan Hikayat Hang Tuah.
Hikayat Hantuah adalah antara karya bahasa Melayu klasik yang dikarang antara tahun 1641 hingga 1736, iaitu pada zaman Kesultanan Melaka. Walaupun ditulis dalam bentuk prosa, terdapat juga pantun dan peribahasa yang dilengkapkan dengan glosari, rujukan dan peta. Gaya bahasanya lebih kontemporari dengan mengekalkan ciri-ciri kemelayuannya. Menurut Kasim Ahmad, hikayat Hantuah menggambarkan pemikiran Melayu yang bersahaja, lunak dan belum dipengaruhi oleh bahasa Arab. Manuskrip asal hikayat Hantuah merupakan sebuah warisan dunia 2001 yang mendapatkan pengiktirafan UNESCO dalam program Memory of the World. Fungsi bahasa Melayu klasik. Antara fungsi bahasa Melayu klasik termasuklah lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa undang-undang, dan bahasa persuratan. Kita lihat dulu fungsinya yang sebagai lingua franca. Bahasa Melayu klasik berfungsi sebagai lingua franca atau alat perhubungan dalam kalangan masyarakat di rantau ini. Bahasa ini juga dipelajari dan dijadikan alat perhubungan oleh orang bukan Melayu, misalnya orang Cina, India, Arab dan orang-orang Barat yang seperti Portugis, Itali, Belanda, Inggeris, Perancis dan Sepanyol. Dengan menggunakan bahasa Melayu klasik, orang-orang Barat dapat menjalankan aktiviti perniagaan dan mengembangkan agama Islam serta agama Kristian. Bahasa Melayu klasik berkembang pesat kerana bahasa ini lebih berkemampuan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perhubungan antara negara, perhubungan perdagangan dan sebagai bahasa pentadbiran di Asia Tenggara ketika itu. Seterusnya kita lihat bahasa klasik sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa Melayu klasik menjadi bahasa pentadbiran kerajaan atau bahasa pemerintahan beberapa buah kerajaan di rantau ini. Bahasa Melayu digunakan untuk tujuan surat menyurat dalam kalangan kerajaan di Kepulauan Melayu dan surat memberikan keizinan perniagaan kepada peniaga atau pedagang asing. Kerajaan lain yang turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran termasuklah Kerajaan Pasai Samudera, Aceh dan Johor Riau. Bahasa Melayu klasik berfungsi sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu ternyata menjadi alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, terutama ilmu keagamaan. Hal ini disebabkan kebanyakan ulama di Asia Tenggara mempelajari ilmu keagamaan di Makkah dan di Madinah. Golongan inilah yang menulis pelbagai kitab agama dalam bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh tata bahasa Arab. Berikut merupakan contoh-contoh kitab yang dimaksudkan. Pada zaman Kerajaan Pasai Samudera, terbit pula karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Melayu, antaranya termasuklah hikayat Raja-Raja Pasai. Pada zaman Kerajaan Melaka, wujud karya berbahasa Melayu iaitu Hukum Kanun Melaka, hikayat Seri Rama, hikayat Amir Hamzah dan lain-lain. Pada zaman Kerajaan Aceh pula, bahasa Melayu digunakan dalam penulisan. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa utama dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan mengatasi bahasa Aceh. Selepas tahun 1750, terdapat pelbagai tulisan dalam bahasa Melayu mengikut laras masing-masing, misalnya laras agama, laras undang-undang, laras perubatan, laras kesusastraan dan lain-lain. Fungsi sebagai bahasa undang-undang. Bahasa Melayu klasik juga digunakan untuk menggubar undang-undang di negeri-negeri Melayu dan sekitarnya atas arahan raja.
Antara kandungannya termasuklah hal yang berkaitan dengan kedudukan raja dan pembesar, undang-undang jenayah dan undang-undang perniagaan. Berikut merupakan undang-undang yang tertulis dalam bahasa Melayu Klasik. Kita teruskan dengan satu lagi fungsi bahasa Melayu Klasik, iaitu sebagai bahasa persuratan. Bahasa Melayu Klasik turut digunakan dalam penghasilan karya sastera Melayu Klasik. Karya-karya tersebut menjadi sumber hiburan kepada rakyat pada ketika itu. Di Aceh pula, karya sastera yang bercorak, tasawuf, syair, falsafah dan ketatanegaraan turut dihasilkan. Setakat ini sahaja untuk hari ini, kita jumpa lagi.